Assalamualaikum. Nur Alis, Rodiah Sharif, Nur Zarina Wati, Faridah Matnur, Siti Arfah, Salina Muhammad, Sanimah Haji Jamin, Maryam Syarbaini, Nuniman, Latifah Ahmad Syarif, Nur Atifah Atim, Salina Salihuddin, Aziah Abeh, betul ke ni? Nur Aini Abdul Rahman, Rodiah Arsyad, Zainun Abdul Rahman, Siti Azmahani. Subhanallah, berpagi-pagian kita. Siti Roziah Osman, Haniza Nur, Rohani Abu Bakar, Aisyah Muhammad Nur, Fatimah Burhan, Habsah Ismail, Rosmawi Ahmad, Jun Purnama, Sapiah Ahmad, Habibah Rasul, Siti Atikah Tukimin. Alhamdulillah, syukran Cik Siti Atikah. Kuzurinaku Ahmad Nurayah Nurdin, Hanisa Syafi'i, Syarifah Banun, Fatimah Umar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mas Liza Bagiran, subhanallah. Tuan Fauziah, Tuan Mad, Farza Abdul Rahman. Apa khabar Kak? Kaki dah buka simen ke belum Kak Farza? Subhanallah. Kartina Ramli, Linda Kecil, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Zuraida Atan, Hawa Maulud, Alhamdulillah. Siti Fatimah, Zarina Adam, Alhamdulillah. Nurizan Mat Saleh, Fauziah Ali, Ayah Gaus. Subhanallah, pagi gerak pergi klinik Kak Ayah. Hanidah Mansur, Julia Subuh. Ni subuh sungguh ni Julia, sampai ustazah pun pakai telekong lagi ni. Nur Azlina Syukur, Umi Ayu, Fatimah Muhammad, Asyah Mat Zain, Siti Rofi'ah Badrun, Suryani Said Su. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Naimah Kak Mah, Nur Cahaya, Yati alias Nuri Zahman. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Faridah Syarifah Ibrahim, Suriah Sulaiman. Alhamdulillah, terima kasih. Nur Azlina Syukur, AV Jelas. Rania Hamid, terima kasih. Kak Siti Azmahani, Siti Aja, Azilah Muhammad, Syidah Hassan, Umi Riza Abdul Kadir, Yurni Syahimir. Cik Yurni jumpa kat Masjid Ibnu Abbas hari ni, Masya Allah. Khalijah Muhammad, Farhana Husin. Hari ni ada orang mana? Orang-orang dekat sawah. Orang setapak ke, orang KL lah, dekat dengan Masjid Ibnu Abbas setapak KL. Boleh join kuliah ustazah jam 10 pagi. Kemudian malam ni ustazah ada kuliah maghrib. Kuliah maghrib di Taman Bukit Segar, Ceras. Hadir Taman Bukit Segar, Ceras lah ni kot, Taman Bukit Segar. Ceras. Okay, orang KL lah kuliah hadir. Kuliah di luar KL belum boleh lagi sebab belum boleh rentas negeri. Semoga Allah izinkan. Baik, kita dah ada lebih 200 orang. Kita sama-sama mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Bab 79 sahabat-sahabat la tahzan. Bab 79. Buku lama saya, muka surat 163. Hari ni ada banyak ayat Quran. Seperti biasa saya cukup syok, tak sabar nak bahas bila dia ayat Quran. Sebab tak ada can Ustazah Zai nak kelentong-kelentong Ada ke nak kelentong-kelentong? Bab 79 ni teramat banyak ayat Quran. Jadi syok. Jadi ayat Quran kalau kitab lama dia macam tulisan dia tak berapa comel. Kitab baru, subhanallah, cerah mata memandang. Tulisan dia jelas. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Rosni Mahmud jumpa malam ni. Tengok saya share apa nama surau tu. Saya pun first time ni kot nak pergi ni. Depa ni duk rebut-rebut time sebab tahu Ustazah belum sibuk dengan jadual tetap lagi. Surau Yusuf Al-Amin. Siapa tadi yang kata dekat dengan rumah tu? Mailah, Ustazah seronok nak jumpa semua orang. Tapi tak boleh salam peluk-peluk lagi lah. Ada pengawal jaga. Ustaz Azwan jaga. Ustaz Azwan kata no salam-salam, no peluk-peluk. Tapi kalau dengan adik-beradik, keluarga jumpa, memang kita dah. Bukan apa sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah di Masjid Surau tu. Sebenarnya Ustazah memang dah tawakal je. Memang salam dah dengan semua. Tapi sebab ramai sangat-sangat. Okey, sahabat-sahabat ramai sangat-sangat. Nanti kalau Ustazah peluk yang ni, mokcik tu kata, mentang-mentang baju aku tak mahir, tak dipeluk. Contoh, tak naklah macam tu. Dapat kita bertentang mata pun Alhamdulillah, seronok sangat. Sebab ukhuwah ni, semoga dari mata turun ke hati. Orang Melayu kata. Tapi Ustazah nak daripada hati naik ke mata. Macam mana pula tu Ustazah? Hati yang betul, apa pun dipandang oleh mata, tak heran dah. Tak heran dah. Pasal apa pula Ustazah ni pakai telekung ni? Solat subuh lambat apa tadi? Hampa jangan macam-macam. Okay? Sebab yang join kuliah Ustazah petang semalam, ingat tak kat Siti Azmahani Ustazah kata, okey saya nak ambil masa untuk gosok baju. Nak gosok baju, ada orang datang lah pula. Lepas tu kan lepas tu lepas maghrib dah keluar pula. Tak ada masa nak gosok. Selalunya tudung memang gosok untuk seminggu macam tu, kan. Lepas tu ni dah kehabisan terus dah. Dah masuk dalam mesin semua dah. Kehabisan terus. Jadi kalau saya gosok baju untuk seminggu pula, memang tak mengajar lah anda, okay? Jadi syok tau kalau dari hati naik ke mata. Kita bina ukhuwah. Ramai-ramai ni kita bina ukhuwah. Sahabat-sahabat kita jumpa dekat mana-mana. Kita tak heran dah yang datang tu siapa. Orang datang pakai kereta besar ke, orang pakai naik motor roda 3 ke. Tak heran. Serius tak heran. Sebab yang kita nak jumpa tu, yang kita nak dapat rasakan tu adalah seronoknya berukhuwah fillah. Seronoknya dari hati naik ke mata. Zainab Abu Zahid. Kalau dari mata turun ke hati tu, takut mata ni selalu menipu. Okey, cantik lah Ustazah mukaddimah dengan ni. Malam ni di surau tu, surau apa tadi namanya? Surau Yusuf Al-Amin. Dia bagi Ustazah tajuk, kawal pandangan, terkawallah kehidupan. Bagus. Kadang-kadang dia Ustazah jemput ceramah, okey. Ustazah tanya tajuk apa? Ustazah bagilah tajuk. Saya blur sahabat-sahabat. Saya blur, tak tahu nak bagi tajuk apa. Sebab apa? Cakap je lah tajuk apa. Sebab saya tak tahu nak bagi tajuk apa. Banyak sangat dah cakapnya. Banyak sangat cakapnya. Jadi saya suka kalau orang bagi tajuk, kecuali bukan bidang saya. Saya tak mampu, minta maaf lah. Saya tak mampu nak bercakap bab ni. Kita cakap terus terang. Tapi kalau dia bagi tajuk macam ni, saya seronok. Kenapa saya seronok? Sebab kita ni banyak rosak kerana pandangan mata. Kawal pandangan, terkawallah kehidupan. Betul lah tajuk dia ni. Subhanallah, ustaz juga ni rasanya yang bagi tajuk ni. Sebab dalam Islam ada satu tajuk, ada satu kisah panjang tau sahabat-sahabat. Ghaddul basar maksudnya. Ghaddul basar. Kelakar ya pakai telekung. Janganlah gelak. Okay? Saya pun nak pakai telekung semula lah. Kejut. Okay? Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa ya internet? Anda dapat tak? Dia macam terputus sekejap. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Wifi okey tu. Itulah gelak lagi Ustazah pakai telekung. Itulah dia dah merajuk dah wifi ni. Okey, kawal pandangan, terkawallah kehidupan. Dia ada satu nama dalam Islam yang kita nak jaga, itulah dia ghaddul basar. Menundukkan pandangan. Kalau kita sebut dari mata turun ke hati, mata kita ni kerap menipu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yang kita pandang ni kita risau. Mesti orang baik ni, tudung labuh, kain sampai sapu sampah ni, kan contoh. Memang itu pakaian Islam terbaik.
Tapi siapa kita untuk menilai hati mereka? Kan? Kita nak maksud ustazah lah tadi, pakar-pakar bahasa Melayu jangan marah pula sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itulah dia, dari hati naik ke mata. Apa pun yang dipandang oleh mata, bila hatinya bersih, insya-Allah kita nampak benda buruk pun kita akan cari apa baiknya, apa bersihnya. Tapi itu pandangan masing-masing lah kan. Saya tak paksa pun anda untuk tukar dari mata turun ke hati menjadi dari hati naik ke mata, tak. Okey. Baik, sekarang kita nak menamatkan siri 70-an. Kita dah belajar banyak dalam Latahzan, sahabat. Sekarang kita nak baca bab 79. Besok, tepukkan di pagi hari, kita akan masuk kepada bab yang ke-80. Okey. Sekarang bab 79, terakhir dalam siri 7. Okey. Jangan bersedih bila seseorang menyakiti anda. Macam ada ke orang tengah sakit hati pasal orang duk sakitkan hati anda? Relax bro, relax sis. Jangan bersedih, kan? Jangan bersedih bila seseorang menyakiti anda. Memang kadang-kadang kita tak percayalah ustazah, BFF saya tu yang menyakiti hati saya. Why not? Manusia kan boleh berubah macam gitu. Okey, kita tengok bila kita ada situasi yang macam tu. Saya percaya semua orang akan ada rasa begitu. Okey, tetapi bagaimana kita mengawal? Okey, pertama, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Tanyakan pada diri anda, apakah kemungkinan terburuk yang akan terjadi? Kita dah tahu dah ni. Contoh contoh, kita sedang ada orang menyakiti kita. Memang sakit hati lah ustazah, rasa macam nak pergi bakar rumah dia. Sabar Sat. Tu sebab bila kita dengar sesuatu kan, kita dengar daripada mulut orang tu, ataupun ada makcik bawang, makcik batu api menyampaikan, kita dengar ni, kita sakit hati, benanah telinga. Apa bahasa orang muda? Benanah telinga saya. Tengok tak ada nanah, darah pun tak ada, umbi kemain lagi benanah telinga semua sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita sebut betul Fauziah Yunus, manusia memang berubah kan. Jadi kita nak sebut, tanyakan pada diri anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Sekali lagi saya nak sebut almarhumah bonda saya. Kan kita sakit hati kan, mana lagi lah tempat nak mengadu kan ustazah. Bila macam nak pergi mengajar sana sini di KL ni, ustazah akan singgah rumah mak. Setiap hari akan singgah rumah mak. Singgahnya tu sekejap je sebab kita sibuk. Nanti mak dah solat ke belum? Ni baru nak solat. Nampak mak tunggu sekejap, 2 minit sampai. Okay, ambil uduk, solat zuhur dengan mak. Jadi kau dah makan ke belum? Tak sempat mak nak makan, singgah solat je. Macam itulah biasa ustazah, rindu sangat. Kadang kita ABC tak boleh solat kan. Tu mak solat cepat, lepas solat kita makan sama-sama. Kita sampai tu dah siap dah. Kan kalau makan dengan mak tu, aduh ya Allah, nak meleleh ayak liok ni. Saya suka, mak suka gorengkan saya ikan kering ke, tu lah orang kata, kau ni suka sangat makan ikan kering, kepala ikan. Memang favourite. Terkeluar air liu. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang duk kata, orang duk cakap kalau makan kepala ikan dengan ikan kering ni tak pandai mengaji. Tapi hang pandai mengaji macam mana? Lepas tu, jangan pernah menyalahkan kepala ikan dan ikan kering. Aku nak makan, suka hati aku lah kan. Kalau tak pandai mengaji tu sebab kita tak mau usaha sungguh-sungguh. Macam tu lah. Jadi mokcik-mokcik tak boleh lah kita cakap macam tu kan. Okey je cik makan kepala ikan, yang penting sedap. Macam tu. Okey je makan ikan kering, tapi janganlah makan ikan kering tiap-tiap hari kan, sahabat-sahabat. Ikan masin. Okey, darah tinggi pula kan. Jadi contohlah macam tu. Jadi kadang, kenapa ni mak kata kan macam tu. Tak sangka lah mak, orang buat kita macam ni. Kau dah mengadu menyakitkan hati kan. Halah, apa yang nak jadi? Orang tu sakit hati dekat engkau, dia boleh bakar rumah kau? Tak ada kan? Macam tu. Sempoi sahabat-sahabat. Alamak, betul juga. Orang tu sakit hati kat aku, boleh senang-senang dia nak bakar rumah aku. Memang taklah. Polis ada, undang-undang ada. Kalau dia bakar sungguh, tunggulah kan. Dia senang-senang nak ketuk kepala kau sampai pengsan depan orang. Tak payah nak fikirlah sangat. Jaga diri elok-elok. Simple kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mak Su teringat makan ikan pekasam goreng rumah Mak Su. Aduh, tak boleh lupa sedapnya.
Kalau mak goreng telur pun dah sedap kan Ustazah. Betul Sofi ini. Allah, bila mak dah tak ada kan, kita makan apa pun teringat dia. Percayalah. Masya Allah. Kan Faridah Sharifah Ibrahim, kesian kepala ikan. Jadi sebab tak pandai. Hampa yang malas nak ngaji, salahkan kepala ikan pun. Kan? Jadi, tapi tak ada nak makan kepala ikan tiap-tiap hari. Subhanallah kan. Jadi macam tu kita ibu dengan anak-anak. Anak-anak mengadu macam-macam. Jangan bawa anak tu mengumpat orang mana yang tak suka kat engkau tu. Dia tu memang mak dah kata dah. Dia tu memang bukan mulut dia tu je jahat. Laki dia pun jahat. Anak-anak dia pun kau tak tengok perangai. Mak-mak, tolong jangan panjangkan kemembawangan itu. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kalau kita mengadu, kita terus dia tu memang dulu masa mak satu sekolah dengan mak dia tu, memang mak dia tu Allah orang jahat tu. Tiba-tiba pula kita mengadu benda lain. So kita belajar sesuatu, kita block terus minda kita untuk bersangka-sangka jahat. Kita kata, lah mak, kalau dia dah tak suka mak, bos dah tak suka dah kat saya, bos sakitkan hati saya. Lepas ni orang lain dapat bonus, mesti bos tak bagi kat saya. Contoh kan sahabat-sahabat. Nanti mak akan kata, ada kan undang-undang, mak ni tak sekolah pun tahu. Kalau seorang dapat, mestilah semua dapat. Cuma mungkinlah tak banyak macam dulu kan. Tak apa, alah kalau dia tak bagi pun rezeki lain adalah, tak payah risau. Nampak tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Maksudnya, kita nak cool down kan rasa kita ni. Siapa pun mengadu, kawan-kawan. Kadang jauh di dasar hati kita ni, kita rasa, bahaya ni kalau orang tu dah sakit hati kat dia ni. Cuma apa nasihat kita, Kak? Hati-hati lepas ni. Kak, janganlah pergi pejabat tu parking dekat basement seorang-seorang. Orang sakit hati dengan kita ni macam-macam, Kak, dia boleh buat. Jadi saya nak kerap telefon dekat, okey ke Kak nak pergi pejabat tu parking kat mana? Ajak kawan pejabat seorang. Ada orang mengadu kat kita macam tu, kita nasihat. Tapi jangan ajak dia menambah dosa yang lain. Sebab sahabat-sahabat, bila menambah dosa yang lain, apa tu Hatijah Abdullah surah Ali Imran, belum lagi sampai kat situ. Block terus minda kita yang bersangka-sangka. Betul Kak Salwa, terima kasih. Jangan sokong anak kalau dia bercerita tentang orang lain. Block terus, ubah kepada cerita lain Sofi Imi. Sebab perangai kita ni yang menyambung-nyambung cerita dosa yang belum tentu sahih ni sahabat-sahabat, akan ditiru oleh anak-anak. Kan anak-anak tu nanti sikapnya pergi pejabat pun jadi makcik bawang, jadi batu api. Lidah ni takkan pernah nak bercakap yang baik-baik. Kenapa? Hanya disebabkan orang sakit hati dengan kita. Yang sakit hati tu orang. Bila orang tu sakit hati, ada sangka buruk, ada niat nak buat tak baik pada kita, itu dosa dia. Kita jangan buat dosa. Settle sahabat-sahabat. Kita bila memikirkan dosanya orang lain, kita penat. Cuba kita fikir tentang dosa kita sendiri. Okay? Jadi tanyakan pada diri anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? Ustazah, saya rasa dia tu boleh sampai pancitkan tayar kereta saya. Sebab kereta saya selalu parking sebelah kereta dia. Contoh, kita dah rasa macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Setakat dia pancitkan tayar kereta aku ngadu kat bos lah. Aku pasang CCTV lah depan tempat aku selalu parking kereta tu. Contoh, kita menjangka tapi perkara tu belum berlaku lagi. So kita tanyakan diri, okey, kenapa aku nak sedih sangat orang tu sakit hati? Apa paling buruk pun dia boleh buat kat aku? Dia takkan sampai bunuh aku lah. Kita fikir. Okey sahabat, kalau mungkin dia akan bunuh aku kot. Cepat-cepat astagfirullah, takkanlah. Tapi kita hati-hati. Kenapa kita kena hati-hati? Sebab kita tahu dah ada orang sakit hati dengan kita. Orang sakit hati ni sahabat-sahabat memang boleh buat macam-macam. So sekarang ni apa kemungkinan? Aku kalau nak pergi kat kereta tempat parking tu selalu seorang-seorang. Dia pula mata selalu mengintai kawan pejabat kot. Sekarang ni aku akan cari seorang kawan. Kau pergi kerja naik apa? Naik train LRT pasal apa? Sekarang ni jom aku hantar kau balik rumah. Tiap-tiap hari after office hour kau naik kereta aku. Kita pergi kat parking sama-sama. Tak payah cerita kat orang ada orang dengki kat kita sebagainya. Kita cepat-cepat cari solution. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, insya-Allah. Kecil-kecil dah pandai membawang. Anak siapa lah tu kan. Okey, yang kedua, persiapkan diri anda untuk menerima dan menghadapinya. Sahabat, jangan sedih melampau kalau tahu ada orang sakit hati dengan kita.
Ustazah selalu beritahu di mana-mana sahabat-sahabat, okey, kalau ada orang datang lah, contoh makcik bawang, Ustazah, ada kan hari tu saya dengar depa tu sembang, depa macam nak halang Ustazah tengah jalan, nak buat jahat lah kat Ustazah. Contoh tak ada lagi berlaku, semoga tidak ada dalam kehidupan kita. Kalau kita dengar macam tu, kita jangan stres sangat. Dan tak boleh tak percaya langsung sahabat-sahabat. Sebab kadang-kadang orang datang ni, betul Ustazah, saya dengar dia nak blok Ustazah tengah jalan, nak buat pedajal. Ish, yang bercakap ni adik-beradik dia kot, takkan aku tak nak percaya. So kalau perlu sahabat ada ugutan sebagainya, kita ada undang-undang, buat report polis. Contoh, kan berlakulah bekas suami isteri mengugut-ugut. Kenapa dibiarkan? Kita dah menerima ugutan sampai 20 kali, tapi dekat keluarga pun kita tak nak mengadu. Orang sakit hati. Contoh bekas suami, bekas isteri. Ingat bekas suami, bekas isteri biasa dalam hidup. Dah nak dipertahankan tapi tak boleh, akhirnya perceraian. So berlakulah bekas suami, bekas isteri. Tetapi tak pernah berlaku kisah bekas anak. Anak tu kena dibesarkan sama-sama. Ini dalam rancangan dengar yang Ustazah pinjam bahasa tu, tak ada bekas anak. Ustazah terangguk-angguk, betul? Maknanya nak membesarkan anak-anak kena sama. Tapi adalah orang, kau tahu tak, bekas bini kau tu kahwin dengan bodyguard yang badan sado gila tu. Kau jangan kacau dengan dia. Dia bila-bila pun boleh hentak kepala kau. Contoh kan sahabat-sahabat. So benda tu lebih menakut-nakutkan. Tapi kenapa kita tidak bersiap sedia dengan apa kemungkinan yang berlaku? Okey? Jadi kalau kita berkawan, duduk dalam jamaah, sahabat-sahabat, kita tak risau. Kebanyakan yang kita risau ni seorang-seorang tiba-tiba na'udzubillah, banyak kan kes-kes sekarang. Lama tak keluar, lama tak datang pejabat, tengok-tengok mati seorang-seorang kena bunuh. Orang tak tahu cerita dia berkawan dengan siapa, rupanya terlibat dengan penagihan dadah. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita jangan seronok melampau-lampau bila anak kita yang dulunya macam kelihatannya miskin, sahabat-sahabat, tiba-tiba segedebuk dia bawakan kemewahan kat kita. Sekali datang belikan surprise birthday kita kereta mewah. Tiba-tiba ajak pindah rumah. Anak aku ni SPM pun tak lulus dulu. Tiba-tiba pelik ni. Kadang-kadang ibu-ibu mulut kita yang suka membanding-bandingkan anak-anak. Mak punya birthday, Kak Long kau hadiah dekat mak. Cuba tengok bunga je harga RM300 tau. Kau tu ada apalah, hai. Kan? Anak-anak okey, nak disayang oleh mak, rupanya kena bagi hadiah besar-besar. Aku nak hadiah besar macam mana? Gaji aku bukan gaji besar. Tak apa, aku buat rompakan besar-besaran. Dapat duit sekaligus. Dia tak gunakan duit tu kepada benda jahat. Sebab tu kalau orang tak ada iman dan ilmu, didorong oleh nafsu dan kejahatan bisikan syaitan, sahabat-sahabat, dia akan, aku nak beli hadiah mewah untuk mak aku kot, aku nak gembirakan mak aku kot. Allah tahu niat aku baik. So dia dah terlupa dah merompak tu dosa, jual dadah tu dosa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, hanya kerana punca stresnya anak-anak ni, hanya akan disayang oleh mak bila kita bagi hadiah mewah, gembirakan. Bukan sedikit anak-anak yang mengadu pada ustazah. Tolong betulkan ibu-ibu dirahmati Allah. Syukuri apa sahaja. Jangan banding-bandingkan, share dekat family group. Tara, mak dapat hadiah birthday kereta mewah. Wah, ibu siapa yang bagi tu? Suami Kak Long kau lah. Kau ada? Tak ada kan? Sakit hatilah anak tu, sahabat-sahabat. Mana ada anak yang tak mahu disayangi oleh ibu dan ayah? Mana ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terima kasih Tuan Abdul Karim Sufian, peminat TV Al-Hijrah ni ada pagi ni. Saya minta maaf, ini page Ustazah Muzayyana. Saya tak adalah sesopan dalam TV kan kalau bercakap. Okay, ada sinetron banyak. Jadi sahabat-sahabat, kadang-kadang punca anak-anak kita tu buat jahat, muslimat dirahmati Allah, kerana sikap kita. Tolong beristighfar banyak-banyak. Kan apalah maknanya hadiah yang besar-besar kalau anak kita menghadiahkan sesuatu yang menyenangkan hati kita dengan duit yang haram. Samalah juga wahai para isteri, kita desak suami kita. Abang, cuba tengok Facebook orang tu. Birthday dia kot beli kereta baru. Abang tu motor. Bertahun-tahun dah.
Ingat suami kita tak ada rasa, sahabat-sahabat. Suami kita pun ada macam orang lain nak memberikan, tapi sebab aku ni tak mampu macam orang lain. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati? Akhirnya ada suami yang terlibat dengan perkara-perkara khianat duit amanah. Terlibat dengan rasuah, dapat segedebuk. Dia tak pergi main perempuan lain, dia tak pergi joli duit tu, tapi dia belikan isteri yang ni, bang, tanya pula, mana beli pulut dakak besar sampai siku ni bang? Tak yalah tanya, abang dah beli tu, beli, ambil je lah contoh. Tak apa lagi kalau beli pulut dakak. Kalau beli makanan mewah-mewah hari-hari, telan sedap, makin bulat isteri dia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu lupa pula, laki aku ni tak pernah beli, selalu makan ikan kering, kan kering lagi. Sebut je ikan kering, telan ayak liau. Okay, sahabat-sahabat. Jadi maksudnya kepelikan tu, kita tanya bertalu-talu, kena cara juga isteri. Sebab nanti suami punya stres akan kata, awak ni kan cuba belajar syukur. Saya pakai motor kap cai buruk pun awak tak bersyukur. Ni saya dah beli kereta mewah, makan sedap-sedap pun awak tanya lagi. Taklah bang, manalah tahu duit haram ke, kena lempang sekali dengan suami. Sebab tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, kadang-kadang nafsu serakah kita ni yang menyebabkan orang sekeliling dah tak kisah dah dengan kejahatan. Yang penting aku bawa balik hadiah best untuk mak. Mak puji aku, julang aku. Mak pula kalau dia dapat bahagia tentang anak, dia pergi surau, dia tak cerita hal lain dah. Ustaz-ustaz ceramah ni nak pergi majlis ilmu kuliah maghrib. Ustaz ceramah ni dia kata, cantik telekong, anak I lah beli kat Bandung. Baru pergi Bandung kan, dia sekarang jadi YB dekat Bandung. Tak pasal-pasal cerita anak dia gini. Hati-hati. Wallahi sahabat, jujur hati saya, biasa saya bercakap dengan ustaz suami saya kan, bang, kadang-kadang saya macam syukur sangat mak tu tak ada lebih awal daripada bapa. Apa hal pula ni cakap macam tu? Ustaz kan, tak sabar dulu dengar awak nak cerita. Abang ingat dah masa hayatnya mak. Mak kan masa tu saya masuk radio je sahabat, masuk radio. Ya Allah, saya tak boleh lupa. Saya masuk radio IKIM tu tahun 2013 kot, 2015 Dia sibuk lah keluarkan duit simpanan dia. Mak saya bukan orang senang. Suruh adik saya belikan radio. Allah, sebab nak cerita. Kenapa Lepas tu adik saya nak pergi kerja, dia suruh on radio IKIM siap-siap. Bayangkan lepas subuh tu nak pergi kerja, suruh on radio IKIM siap-siap. Lepas tu dia boleh duduk sebab dia tak tahu macam mana nak tukar 9150 tu, tak tahu kan. Lepas tu dia boleh duduk dekat depan radio tu gini, nak dengar suara anak dia. Lepas tu nanti dia pergi masjid, pergi surau ke kan. Tadi anak saya dekat radio tu, bla 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 bla. Faham tak sahabat? Kita faham, dia bersyukur dengan keadaan tu, dia seronok, dia bahagia. Tapi kita yang dengar ni risau. Risau ada riaknya, risau ada bangganya. Takut ada ibu-ibu lain yang cemburu. Betul tak? So bila Allah angkat mak saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berbanding ayah saya, walaupun dulu mak selalu cakap, mak selalu doa biar bapak engkau mati dulu daripada mak. Mak ni tak baik je. Tak, bukan mak doa yang buruk. Tapi orang lelaki kalau kematian isteri, macam ni, orang perempuan kalau ditinggal mati suami, ramai boleh survive lah. Maksudnya kan boleh hidup, tak apa seorang-seorang. Tapi orang lelaki kalau ditinggal mati isteri, kesian, sunyi hidup dia. Saya sampai gurau masa tak apalah mak, jangan risau, nanti bapak kahwin lain punya kan. Tapi itulah hakikat. Bapak saya dah umur 80 lebih, gurau juga kadang-kadang, pak kahwin pak tu siapa nak kat aku, baik aku duk baca Quran hari-hari kat rumah ni, tak payah nak kahwin-kahwin. Kenapa kau dah tak sanggup nak jaga aku? Gitulah sahabat-sahabat. Tapi nampak sunyinya dia berbanding dia ada isteri. Kalau macam isteri kan, dia seronok main dengan cucu, dibawa ke hulu ke hilir. Kalau bapak ni, dia nak duduk kat situ, jarang dia nak pergi rumah anak-anak semua kan. Sahabat rasa nampak dia sunyi tu. Lepas tu bapak saya sekarang dah keluar-keluar TV ni kan sahabat, nanti cucu kata, Tok, itu Umi lah Tok ada dekat TV. Korang tengok lah, aku dah tengok dah hari-hari dah muka Umi kau. Kan dia tak kisah. Kalau mak saya, sahabat-sahabat, dia akan ngadak. Iklan dia marah, mak saya. Iklan dia marah. Apalah lama sangat iklan, mak nak tengok muka Umi ni. Macam tu. Lepas tu nanti cucu-cucu ngadu lah. Jadi kan nanti dia bercerita lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah,
Ya, betul lah, ni dah masuk, Masya Allah. Jadi saya ni sahabat-sahabat, bila terjadi, kita baca dalam kitab Al-Tahzan ni, kita sebut, ya Allah Tuhan, tak ada sesuatu pun yang ditetapkan oleh Allah ni benda yang tak betul. Subhanallah, mengajar kita ni. Okay? Sebab tu kita sebut, persiapkan diri anda untuk menerima dan menghadapinya. Panjang pula cerita tentang ibu dan ayah kita kan. Jadi saya kata selamat. Sebab sekarang ni saya dah macam-macam aktiviti, program kan. Hatta paling saya rindu kalau saya balik daripada masjid, bawa balik makanan-makanan ke apa kan. Mak saya paling seronok. Wah, ni mahal ni anak murid kau bagi ni. Ya Allah, hai mak sayanglah nak makan, mak tinggal simpan dulu. Ya Allah, mak makanlah mak rezeki hari ni. Lepas tu nanti dia bawa pergi masjid. Dia cerita, ni makan rasa ni, anak saya, anak murid dia bahagi ni. Kan, bukan kadang-kadang macam orang seronok sangat kan sahabat. Sibuk nak tunjuk anak dia bawa balik daripada masjid gitu. Kita tak nak ada orang rasa macam tu. Tapi rasa-rasa yang begitu Allah selamatkan sebab Allah mengatur, Allah Maha tahu. InsyaAllah syurga tempat mak saya, amin. Sahabat-sahabat, sebab apa? Sebab dia membesarkan kami dengan baik, dengan kasih sayang. Tapi takut tuanya tu jadi berbangga-bangga dengan anak. Allah kan dah sebut dalam Quran, banyak orang rosak akhirnya ke neraka, na'udzubillah, terlampau berbangga-bangga dengan al-mal wal banun, yang menjadi kebanggaan harta. Anak I tukar kereta baru. Nampak kereta dia tukar depan masjid tu. Depan masjid tu yang 2 pintu tu. Oh Allah. Kan anak dia biasa je, tapi mak dia yang terlebih-lebih. Yang macam tu kan kadang sahabat. Lepas tu dengan anak lah. Kan berbangga-bangga dengan anak zuriat keturunan dia. Sahabat, hati-hati. Hati-hati dengan hati kita. Faham Tengku Fazlina, itulah hati seorang ibu. Jadi saya faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan sampai hati kita ni terlampau sangat dengan berbangga-bangga dengan al-mal, yakni harta, wal banun, dan anak-anak. Bahaya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bahaya. Kita takut hati kita rosak, akhirnya kita mati bukan dengan impian qalbun salim yang Allah suruh kita berdoa tu supaya mati dalam keadaan hati yang sejahtera. Tengok Cik Siti Atikah, semoga Allah jaga hati Cik anak-anak Cik Siti Atikah semua berjaya. Subhanallah, okay? Semoga tak salah kita bercerita, tetapi sahabat-sahabat, di sana ada ibu-ibu yang mendengarnya dengan cemburu. Kan kadang-kadang berkecil hati, tak nak kawan dengan kita. Saya nasihat mak saya, mak ni tak payahlah cerita-cerita kat orang macam tu. Alah, aku bukannya riak, aku nak cerita macam tu. Kan sahabat-sahabat. Tapi bila mak meninggal dulu ni, saya nampak hikmahnya. Saya nampak hikmahnya, sahabat-sahabat. Okay? Bapak saya ada kisah, kau keluar TV ke, kau beli kereta baru ke, Pak, jomlah naik kereta baru saya ni, Pak. Halah, sama je berpusing tayar. Baru ke tak baru ke, kalau isi minyak sampai kat destinasi. Sempoi orang lelaki, sahabat-sahabat. Okey, yang ketiga, kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Kita, kalau ada orang benci ni, nanti kalau jadi macam ni, kalau dia buat macam ni, kita dah berkalau-kalau lebih. Subhanallah, pelajaran jangan bersedih bila seseorang menyakiti anda, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita dapat daripada ayat-ayat Quran yang sangat banyak, dan anda rasa macam dibelai, subhanallah, jiwa. Dibelai jiwa, Allahu Akbar. Ya, Kak Nazatul Naina, tengoklah kalau share anak-anak berjaya, dapat 10A, dinobatkan sebagai pelajar cemerlang. Ada ayah sangat? Tak ada, mak je. Ustazah, salah tak saya nak share kejayaan anak? Niat saya ni bukan nak menunjuk, tapi saya nak menunjukkan cara. Tak salah, Cik, jaga hati. Tapi Ustazah cuba cari, mana bapak share kejayaan anak? Tak ada, sahabat-sahabat. Mak. Jadi ya Allah, hati wanita ni sangat bahaya. Ustazah selalu sebut dengan puji-pujian. Yang dipuji tu bukan kita, kan kadang anak kita, tapi kembang tak kempih-kempih, berjalan dah macam apa dah berjalan maknya. Mak, kenapa jalan sampai hentak kaki ni? Beria sangat berjalan ni. Oh, anak mak yang paling berjaya sekali. Kan sahabat-sahabat siap dengan Allahu Akbar, na'udzubillah. Baik, Surah Ali Imran. Surah Ali Imran 173. Jom berpagi-pagian, mungkin tak sempat baca Quran lagi, kita baca daripada
buku baru ni syok sahabat-sahabat dirahmati Allah sebab tulisan dia lagi besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu Akbar, kan sebut hasbunallah wa ni'mal wakil sebab dah dada kita. Allahumma salli ala Muhammad, iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Jumpa ayat macam ni sahabat-sahabat, alladzina qala lahumun nas, maknanya dia nak bercerita tentang orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, semoga siapa orang yang mentaati Allah dan Rasul tu kita lah. Kita orang beriman taat Allah, taat Rasul. Ini yang pertama sahabat-sahabat. Orang yang mengaku taat Allah, taat Rasul, sahabat-sahabat, bila datang makcik-makcik bawang, contoh kan, makcik-makcik yang busybody ni, sebab ni berlaku pada zaman Nabi SAW. Pengikut-pengikut Nabi ditakut-takutkan dengan kata-kata, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, oleh itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu kan, contoh kalau macam nak berjihad ke medan perang kan sahabat-sahabat, boleh menang ke puak Rasulullah ni? Senjata pun tak ada, harta pun tak banyak, orang tua-tua yang nak ikut, contoh kan sahabat-sahabat. Kita kan kadang-kadang nak start benda baru, kau boleh ke nak pergi tempat tu? Kau saudara mara pun tak ada kat situ. Kita pun nak start benda, kau okey ke ni? Ni musim-musim Covid ni kau nak pergi masjid pula, apa lagi majlis ilmu lah apa. Ni masih lagi ni bahaya ni. Apa sahaja yang kita dah buat sekarang ni, mematuhi SOP, ikhtiar yang telah kita buat, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah. Datang ni, Ustazah nak rentan negeri tu okey ke? Tak okey sebab belum dapat surat rentan negeri. Kan contoh. Ustazah nak bawa jemaah pergi Langkawi tu okey ke? Contoh sahabat-sahabat. SOP-nya sahabat-sahabat, 1 kali kena swab test kan. Kami tambah lagi 1 lagi SOP-nya, sebelum naik bas kena swab test dulu. Masya Allah. Sebab apa? Di pihak Kementerian Pelancongan sahabat-sahabat dirahmati Allah sudah ada suara-suara yang sangat-sangat kesian melihat kemuflisan pakcik-pakcik yang dulu bawa teksi ekonomi yang terlibat dengan pelancongan. Memang sangat dahsyat. Kita tak bicara tentang owner-owner travel ni lah sahabat-sahabat. Tu yang kalau saya bawa trip pergi Pulau Pangku, pergi Pulau Langkawi dulu kan, yang bawa kereta-kereta sapu tu, Allahu Akbar, memang sedih tengok live mereka sekarang ni. Okay, jadi kita nak sebutkan yang ini pun kalau kita pandang sebagai jihad, tapi engkau tak patuh SOP, engkau tak betul-betul ikut saranan yang telah ditetapkan, main redah je, bahaya juga. Kau sengaja mencampak diri kepada lembah kebinasaan. Macam sekarang Masjid Surau dah buka, sahabat-sahabat saya kempen. Ibu-ibu dirahmati Allah, bukankah kita rindu dengan Masjid Surau? Kita tak cerita tentang orang yang berhalangan. Sekarang ni acik dah lengkap segala kan. Jangan ada rasa takut dengan orang kata kalau kita pergi kat surau walaupun semua pakai mask, dekat kapet tu melekat-lekat virus Covid tu. La ilaha illallah. Ini yang orang dulu pernah diancam. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Takutlah kamu kepada mereka. Orang yang taat kepada Allah akan merasakan apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Fakhshawhum fazadahum imana. Mereka sebut, biarlah disebutkan orang nak menyerang kamu, oleh itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah. Dia suruh fakhshawhum, kan? Takutlah kepada orang-orang yang buat persiapan tu. Apa nak takut pada mereka tu? Walaupun senjatanya canggih, walaupun coronavirus masih ada di, kita tahu apa yang kita buat sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan kehendaknya Allah, dengan kehendaknya undang-undang. Contoh kan, kita faham. So apa yang disebut orang begini, cukuplah. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini kalimah yang kita selalu kena lafaz. Kita hari ini terpaksa keluar juga nak beli barang.
terpaksa hantar anak balik asrama juga. Contoh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, sahabat-sahabat, sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung bagi kami. Ini keyakinan orang beriman yang merasakan yes, corona ada atas muka bumi, tapi Allah punya perlindungan, pertolongan mengatasi segala. Tapi Allah tak suka kita, Allah engkau kan lindung aku, tapi engkau sengaja mencampakkan diri kepada kebinasaan. Tak payahlah pakai mask-mask semua ni, tak payahlah. Tapi kita tahu virus tu melalui pernafasan kita, percakapan kita mungkin, okay, sahabat-sahabat. Jadi itulah serba salah kita nak cakap kadang-kadang, sebab bila kita sebut macam ni, lisan je kata takutkan Allah, tapi sebenarnya takutkan virus kan. Halo, dah setahun setengah kita hidup dengan virus ni. Takkan kita tak faham lagi bagaimana cara dia bekerja, atas izin Allah dia hidup. So jangan kita menafikan, okay, sahabat-sahabat. Baik, kita cuba merenung, sebab kita ramai yang bersedih apabila mengetahui ada orang yang cuba menyakiti kita. Jom kita belajar daripada ayat At-Talaq, ayat yang ketiga. Surah At-Talaq ayat yang ketiga, yang kita biasa amal, sahabat-sahabat, itulah melalui ayat 1000 dinar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Biasa kita baca ilal akhir ayat 1000 dinar, kononnya ditampal, digantung kat rumah, takkan apa-apa ke dana. Ustazah, kenapa saya muflis? Travel saya kena tutup. Kata kalau amal ayat 1000 dinar, saya takkan muflis. Hang cakap pasal apa ni? Cuba tengok tadabbur. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, betul bisnesmu lingkup. Dalam bisnesmu lingkup, dalam bercerai-berai laki bini, Allah masih suruh takwa. Sahabat, kita sedih kalau mahligai yang kita harapkan sampai ke syurga, rupanya putus di tengah jalan. Contoh, dah cuba ustazah, saya terpaksa bercerai dengan isteri saya. Jangan kita sedih melampau-lampau, sahabat. Sampai saya punya bisnes jatuh teruk, jangan sedih melampau-lampau. Sebab ayat ini memberi faham, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki daripada arah yang tiada disangka-sangka. Masya Allah, tabarakallah. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, bertawakal, besok Selasa kan, 6 hari bulan saya di Masjid Bukit Jelutong, Masjid Bukit Jelutong Shah Alam, pukul 10 pagi, bercerita tentang cekal dengan tawakal. Sebab sepanjang Covid ni, sahabat, kita nak suntik dalam minda kita ni, tawakal kepada Allah. Setelah berusaha, jangan kita tak usaha, saya tawakal je ni ustazah, tak usaha pun. Lepas tu marah, kenapa kena compound RM1000. Dah kau tak patuh undang-undangnya manusia, kau tak patuh undang-undangnya Allah pun kau tak patuh. Masya Allah, sahabat. Engkau bertakwa tadi, kemudian engkau bertawakal, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah yang jamin. Kenapa kita takut? Syaratnya anda jadi orang bertakwa, hanya takutkan Allah. Dalam buku Ustazah Angan-Angan ke Firdausi, Ustazah bacakan di TV Al-Hijrah baru ni kan, sahabat-sahabat, apa yang Ustazah akronimkan tentang takwa. Takwa, T apa, A apa, Q apa, muka surat berapa entah hari tu. Muka surat berapa siapa yang ada buku Angan-Angan ke Firdausi, Ustazah tuliskan apa ke benda, dah tak ingat dah kat sini. Kita tulis, sahabat-sahabat, lepas tu dah setahun lebih. Saya tiru baru ni dalam saya bacakan dalam TV Al-Hijrah. Kan? Saya bacakan T, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah takwa tu? T, takutkan Allah semata-mata. A, Allah matlamat utamanya. Segalanya diserahkan kepada Allah dalam takwa, maknanya ada tawakal. Segalanya diserahkan kepada Allah. Q, Quran panduan kehidupannya. Sebab tu orang yang tadabbur Quran, Masya Allah, dia punya rasa menjiwai setiap mesej-mesejnya Allah.
W, wanita dikasihi oleh lelaki. Sepatutnya. Jadi, kalau lelaki, anda punya isteri, tapi anda mengasihi wanita lain dengan cara kasih yang luar biasa, anda solatlah macam mana pun anda belum takwa. Faham ya? Sebab wanita dikasihi oleh sang suami, lelaki. Kalau Ustazah tulis wanita dikasihi oleh lelaki sebab seorang ayah perlu melindungi anak-anak perempuannya. Abang, adik lelaki perlu menjaga wanita-wanita yang di bawah peliharaannya, di bawah tanggungjawabnya. Kerana mereka ini adalah wali kepada wanita. And then lelaki dihormati oleh wanita. So wanita, bila kita dah hilang hormat kerana gaji kita yang besar, pangkat kita yang besar, kita dah hilang hormat kepada lelaki, anda tunggulah bahaya-bahaya yang seterusnya. Sebab kita sudah tidak ada takwa. Terakhir, sahabat-sahabat, agama agama Islam dijulang walau di mana berada. Ya, Adibah Azazah Hasna. Dalam buku Ustazah, Angan-angan ke Firdausi, muka surat 120. Ustazah nukilkan tu berdasarkan sahabat minta maaf sebut bukan daripada mana-mana kitab, tetapi Ustazah sengaja mengakronimkan dia berdasarkan pengalaman-pengalaman Ustazah bertemu dengan ramai orang madu'un kita yang kita dakwahkan, sahabat-sahabat. Bila tak ada takwa, kita akur. Ada orang yang terpaksa bercerai, ada orang yang dalam duka. Tapi please, konsisten dalam takwa dan tinggikan tawakal. Hatta sahabat Ustazah antara orang yang nak sebutkan suami saya hilang punca bila travel tutup terus, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi wallahi apa yang saya bercerita dengan anda, syukur sangat pada Allah. Bukan sahaja kita kelaparan hari ni tak pernah lagi, bahkan kegemukan lagi ada, PKP, pakat kembung perut kata Ustaz. Sahabat-sahabat, sebab lagi jiran-jiran duk hantar makanan ni. Bukan sebab koklah Ustaz tu tak kerja kan sekarang. Bukan sebab macam tu sahabat-sahabat. Tapi sebab makin kasih kita. Dah tak pernah jumpa kat surau, makin teringat, makin rindu sahabat-sahabat. Semuanya ada hikmah. Dan Masya Allah kami berdua selalu rasa, ya Allah bang, siapa sangka bang sebenarnya kita susah sekarang ni, tapi kita masih boleh membantu orang yang susah. Kat mana datang rezeki ni bang? Taklah abang pun tak faham lah. Ya Allah, maha ajaibnya, maha besarnya kuasa Allah. Kadang-kadang menitik air mata kami berdua sahabat-sahabat. Kita dalam susah, tapi kita masih boleh membantu orang yang susah. Ya Allah, benarlah kata-kata engkau. Hanya takwa, hanya tawakal, jangan pernah takut. Orang kadang-kadang usik juga, apa Ustaz Azwan ke sana sini, CEO syarikat travel boleh jadi tukang COD, keropok leko lah apa semua. Berapa ringgit sangat dapat tu contoh. Kita sengih je. Sebab yang penting kita usaha. Jangan duduk goyang kaki, bilalah COVID ni nak berhenti, bilalah COVID ni nak berhenti. Mengharapkan apa kau? Allah nak tengok orang yang betul-betul berusaha. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab melalui usaha tu anda dimuliakan Allah. Lagi usaha kita tu macam, ya Allah untung RM1 je. Tak apa, kalau Allah nak jadikan dia besar, dia akan besar dengan barakah. Please sahabat. So ayat 1000 dinar ni amal, bukan dihafal semata, tapi amal dalam kehidupan. Aku mesti jadi orang takwa, aku mesti tinggikan tawakal sahabat-sahabat. Sebab Allah jamin akan keluarkan kita daripada segala permasalahan. Okey, minta maaf Ustazah terpaksa meluahkan rasa demikian. Sebab apa? Sebab orang kadang datang, Ustazah saya dah mati akal, saya tak tahu nak buat apa. Tapi duduk saja-saja, tak nak berusaha apa sahabat-sahabat. Ini yang kita kesian. Okey, baik, kita ambil lagi. Subhanallah, hadis Nabi SAW, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahawa pertolongan itu datang sesudah kesabaran. Tolonglah hafal sahabat-sahabat. Kita kena wa'lam, kita kena tahu, kena masuk dalam minda kita. An-nasra, pertolongan. Pertolongan Allah tu datang setelah kita bersabar. Kita tak sabar, kita cakap, sabarlah hawa midah. Contoh kan, Ustaz datang jumpa Ustazah, Ustazah saya ada masalah ni, sabar. Ustazah ni sabar. Contoh hawa midah, contoh dah nampak nama anda dulu.
Lepas tu, kita ni ustazah cakap, mesti ada hikmah. Mau kena lompang dengan hawa nida. Ustazah ni hikmah, tak jumpa pun hikmah. Kita akan bertemu dengan hikmah, maksud pertolongan Allah, kebaikan apabila kita tempuh dulu ujian itu dengan sabar. Tempuh dulu ujian itu dengan sabar, anda pasti bertemu hikmah. Yang anda tak jumpa hikmah sebab anda tak sanggup bersabar dengan apa yang Allah beri pada anda. Subhanallah. Anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi. Kelapangan datang sesudah kesulitan. Sahabat, al-karbi, kesulitan ni saya lebih nak bahaskan kepada kelapangan datang sesudah kesulitan. Kalau kita dapat bencana, dapat bahaya, dapat kesempitan, itu kesulitan yang dimaksudkan pada al-karbi. Tapi hari ni kita susah dalam pandemik. Percayalah sahabat-sahabat, kita sempit di rumah yang sempit dalam pandemik. Allah anugerahkan kita hati yang lapang, kita akan bahagia. Percayalah. Syaratnya sahabat-sahabat, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, pertolongan datang setelah kita bersabar. Kelapangan datang setelah kita tempuh sulit. Apa yang membahayakan tadi kita tempuh dengan jadi manusia yang bijak, sahabat-sahabat. Terakhir, wa anna ma'al usri yusra, dan kemudahan datang sesudah kesulitan. So kalimah karbi, kalimah yusra, saya bezakan tadi dengan benda yang sempit dengan benda yang sulit. Kan ada benda yang menyesakkan dada. Kadang masalah tu bukan masalah tak ada kerja je. Masalah anak sendiri buat ona dalam hidup kita. Pasangan kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Kadang-kadang baik, semua orang ada ujian yang menyebabkan al-karbi, yang menyebabkan al-usra, yang menyebabkan al-faraja, yang menyebabkan al-usri. Ini yang kita nak sebut, okey? Baik, sekarang kita nak tengok ana inda zanni abdi fi falyazunnu. Ana inda zanni abdi bi falyazunna bi ma syaa. Kata Nabi SAW, ini hadis qudsi. Allah bercakap kepada Nabi, suruh bagi tahu pada semua kita ni, aku sesuai persangkaan hamba-Ku terhadapku, kata Allah. Maka silakan dia berprasangka terhadapku sesuai kehendaknya. Ya Allah, kenapa COVID ni kau matikan mak aku, ya Allah, kan? Sampai hati kau buat aku macam ni, aku tak boleh hidup tanpa mak aku, ya Allah. Itu je yang kita wiridkan, maka kamu takkan hidup tanpa mak kamu. Yes, kamu hidup, tapi kamu tak ubah seperti bangkai yang hidup. Minta maaf sahabat-sahabat, kita hidup tapi kita matikan jiwa kita hanya kematian orang lain. Cuba jadikan kematian orang lain, of course kita sedih, tapi jangan melampau. Jadikan kematian orang lain tu sebagai cara untuk menghidupkan jiwa kita. Kalau tidak, Nabi tak kata orang yang ingat mati adalah orang paling bijak. Kalau tidak, Imam Ghazali tak kata nasihat yang paling indah adalah kematian. Sebab melalui kematian bukan untuk diratapi melampau-lampau, tapi bangkit daripada rasa sakit itu. Ini yang kita nak belajar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya faham kalau anda ada yang kehilangan, bukan satu perkara yang mudah. Tapi kita perlu teruskan kehidupan. Okey? Sangka baik, Allah akan datangkan yang baik. Itu maksud hadis ni. Baik, Al-Baqarah 137. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka Allah akan memelihara kamu daripada mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ni kita kena baca sebelum dan selepasnya, sahabat. Maka Allah akan memelihara kamu daripada mereka, orang-orang yang ada niat sakit hati kat kita ke, orang tak nak buat baik dengan kita ke, kita selalu risau. Ustazah, macam mana kalau orang tak suka kat saya, Ustazah? Kita tak boleh hidup lah macam tu, sahabat. Kita bukan hidup atas suka tak sukanya orang. Kita hidup atas Allah ni, kalau aku hidup macam ni, apa Allah nak beri? Oh, kenapa Allah jamin untuk tunjuk jalan keluar atas permasalahan? Sebab aku takwa. Oh, kenapa Allah janji nak beri rezeki yang tak disangka-sangka? Sebab aku tinggi tawakal. Itu ada dalam ayat 1000 dinar. Tapi kita bila dengar sikit ancaman, COVID ni rasanya 10 tahun lagi dah kita. Ustazah, apa guna saya usaha macam ni kalau COVID ni setahun lagi, Ustazah? Contoh. Allah akan bahagilah, sebab itu sangka-sangkamu. Semalam angka COVID 9,000 lebih.
Ya, kita pun 9,000, nanti esok 10, 11, 12, 13. Oh, stop. Astaghfirullah, ya Allah. Semoga besok 8, 7, akhirnya habis. Walaupun sejarah sebelum ni, hari tu pun pernah 10,000, lepas tu naik balik 12,000. Astaghfirullah. Aku serahkan kepada Allah. Allah akan beri mengikut apa yang aku sangka. Tapi kalau satu Malaysia, dah 9,000 ni Ustazah, besok 19,000 lah. Itulah yang Allah bagi. So, jom sahabat, walaupun ada kerisauan dengan orang yang sakit hati, kita tetap bersangkaan yang baik-baik. Boleh Ambil lagi surah Al-Furqan ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah kamu kepada yang maha hidup dan tidak pernah mati. Bertawakal maksud bersandar, maksud berserah. Maksud kita ikat hati kita kepada siapa? Kepada Al-Hayyu, orang yang sesuatu yang Al-Hayy, hidup. Apakah sesuatu itu sahabat-sahabat? Maksudnya merujuk kepada Allah yang hidup, maha hidup, tidak akan mati. Kita bersandar, Ustazah, bos saya cakap ni ada bulan depan nak buang 10 orang pekerja. Kalau saya salah seorangnya, macam mana Ustazah saya nak besarkan anak-anak saya? Dah kena buang ke belum? Belum lah Ustazah. Tapi kalau saya, ya Allah, kerja je lah dulu. Tawakal. Allah tahu yang terbaik untuk kamu. Ini 10 hari tu jadi macam ketak anxiety, habislah macam-macam sahabat-sahabat. Minta maaf sebut. Sebab dia terlalu memikirkan benda yang belum datang. Ya Allah, kan ini yang bos cakap. Betul, aku takut kehilangan pekerjaan. Ya Allah, dalam keadaan susah nak dapat kerja ni. Ya Allah, aku bersandar kepada Engkau yang maha hidup. Engkau tak pernah mati dan tidak akan mati. Maka bantu aku, Ya Allah. Rezeki di merata atas bumi ni. Bukan kat situ je, Ya Allah. Tolong kalau ia baik untuk dunia dan akhirat aku, Engkau gerakkanlah hati bos untuk kekalkan aku kat situ. Tapi kalau ia tak baik untuk dunia dan akhirat aku, mungkin Allah nak pisahkan aku daripada tempat kerja tu, yang banyak benda-benda yang mengkhianati Allah di dalamnya. Terus bersangka baik dengan Allah. Okey? Al-Maidah ayat 52. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indih. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Ikut Rasul, kita takkan rugi. Bahkan Allah, sahabat-sahabat, mengharapkan kemenangan kepada Rasulnya. So, kita ikut Rasul, pasti menang. Apa antara sifatnya, akhlaknya Rasul yang kita sukar nak ikut? Cuba sebut sahabat-sahabat. Masa dah habis dah pula ni. Ustazah nak buat kuis ni. Apa sifat Rasul? Ustazah, saya makan tangan kanan ikut Rasul. Yes, sunnah. Ustazah, saya tak tinggal solat. Ya, betul. Tapi sabarnya Rasul, kita ikut sungguh-sungguh tak? Ya Rab, sabarnya Nabi Adam terpisah dengan Hawa berpuluh tahun. Dikeluarkan daripada syurga hanya dengan satu kesalahan. Sahabat, sabarnya Nabi Yusuf dicampak dalam telaga. Sabarnya Nabi Nun digelapkan dalam perut ikan. Sahabat-sahabat, Nabi Nun pula dan Nabi Yunus. Sabarnya Nabi Yakub terpisah dengan anak-anak kesayangan sehingga buta matanya. Menangis, kulitnya yang jatuh kerana penyakit kulitnya, sahabat-sahabat. Sabarnya Nabi Nuh alaihissalam, isteri dan anak tak nak dengar kata dia. Walaupun dia seorang Rasul. Sabarnya Nabi, semualah cerita-cerita Rasul Ulul Azmi, khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang satu ni kita, Ustazah, saya dah ikut dah sunnah Nabi, saya dah selawat 1000 kali sehari, tapi dihentak dengan ujian Allah, kita tak boleh sabar. Macam mana kita nak dapat kemenangan? That's why pakar-pakar motivasi kita selalu cakap, yang sabar pasti menang. Okey, ayat terakhir An-Najm 58. Laisa laha min dunillahi kashifah. Ini dah dizikirkan Sebenarnya ayat Quran dalam An-Najm 58 tidak ada yang menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Sahabat-sahabat, kita rasa macam
Mati orang tersayang, habis dah segala. Macam kita pun dah turut mati. Saya percaya dalam lebih 1,000 yang menonton ini, ada orang yang rasa down, ada orang yang rasa, apa guna saya hidup Ustazah kalau suami saya dah meninggal? Apa guna saya hidup kalau anak-anak pun dah tak percaya dengan saya? Sahabat, muslimat dirahmati Allah, harinya pasti akan datang. Hari yang kita keseorangan, hari yang kita ditinggalkan sungguh-sungguh. Oh, banyak lagi rupanya sebelah ni. Okay, sorry. Okay, maka kita akan tunggu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ayat 78. Okay. Mana tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Betul lah. Sebab muka surat pada kitab lama dengan kitab baru ni lain. Okay? Jadi kita sebut banyak-banyak. Laisa laha min dunillahi kashifah. 2 zikir kita macam biasa dengar. Hak tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Okay? Baik, kita terus pergi sebagai penutup membaca syair Al-Husain bin Mathar Al-Asadi berkata, bila Allah memudahkan urusan, tentu semua menjadi mudah. Itu sebab tadi kan tentera Islam tak heran. Ui, tentera kafir dah siap dengan senjata-senjata yang canggih. Kalau bahasa kita sekarang, dia jawab apa? Ada ku kisah. Allah akan menghantarkan pertolongannya. Kenapa mereka tu terlalu yakin hanya tuan badan yang tahu? Aku selama ni tak mengharap lain, hanya mengharap Allah. Jadi hati yang bercakap di lisan, aku tak kisahlah, Allah tolong aku. Tapi kita tahu kan, kita ni sebenarnya berserah betul pada Allah ke tidak? Kita sebenarnya dah menyembah Allah betul-betul ke tidak? Yang ni kita tak boleh bohong orang, sahabat. Kita boleh tulis kat Facebook, kita boleh sebut di lisan, I tak kisahlah, I kena cerai pun. Yang penting I taat perintah Allah. Yang penting Allah suka ke I. Orang kemain. Tapi sahabat-sahabat, pakaiannya masih tak ikut apa yang Allah kata. Sujudnya kepada Allah hanya dalam solat. Di luar solat tak sujud pun kepada Allah. Ma makna sujud? Taat. Agama ni bukan hanya cerita tentang solat, tapi orang yang tinggal solat sudah jelas tak beragama. Saya ulang, agama ni bukan hanya cerita tentang solat dan tutup aurat. Tapi sahabat-sahabat, apa yang kita tutup rasa di hati kita ni, kadang kita hidup tak ada rasa malu. Tak ada rasa malu dengan Allah, berpijak di bumi Allah tetapi menderhaka kepada Allah. Allah, Ustazah, janganlah kecoh sangat. Dosa kecil je kan, bukan dosa besar. Hey, pelajari apa maksud takwa. Sahabat, dosa kecil je Ustazah, bukan dosa besar. Kamu bila bicara tentang dosa, jangan tanya dosa kecil atau besar. Kerana yang sedang anda derhakai dalam perbuatan dosa itu adalah Allah yang maha besar. Ini rasa orang-orang yang beriman, sahabat. Tak kisah dosa kecil ke dosa besar. Yang namanya dosa, aku sedang derhaka kepada Allah. Orang yang derhaka kepada Tuhannya, derhaka pada bos pun memang bos. Kau tak payah dah kerja dengan aku. Aku tak nak dah bagi allowance kat kau. Biasa. Kita derhaka dengan pemilik langit dan bumi. So tak heranlah kita tidak diperhatikan, tidak dilindungi oleh Allah dengan sebaik-baik perlindungan. Semoga bukan kita. Kita nak hidup sebagai orang yang kuat tawakal dan takwa kita kepada Allah. Sebab itu hadis pula apa? Allahumma salli ala Muhammad, syair ni ditulis. Yang keras menjadi lembut, yang sukar akan menjadi senang. Dengan ikut je perintah Allah. Berapa banyak orang tamak yang tidak boleh memenuhi keperluannya. Berapa pula masa mendatangkan berita gembira. Berapa banyak penakut menjadi menakutkan dan mengerikan. Berapa banyak orang yang hemah menjadi kaya. Dan berapa banyak peristiwa yang manis menjadi pahit. Ini semua warna-warna dalam kehidupan, sahabat-sahabat. Sungguh dunia menipu. Orang kaya boleh jadi fakir, sedang orang fakir dijadikan kaya. Allah, Allah, Allah. Setelah apa orang fakir dijadikan kaya? Setelah melalui kesulitan. Kalau kita tak sanggup nak tempuh sulit ujian yang Allah beri itu, macam mana kita nak kaya? Kaya jiwa dulu, sahabat. Sebab tu rumah sempit, sama sekali tak rasa sempit. Bila melapangkan dada atas ujian Allah, disitulah gembira yang luar biasa. Dan berapa banyak yang telah kita saksikan, orang hidup dalam kekotoran, sedangkan lainnya menjadi suci setelah membersihkan kotorannya.
Kita bukan tak tahu mana dosa, mana pahala. Kita bukan tak tahu diri kita pernah buat dosa. Tapi kenapa kita tidak berusaha untuk menyuci kotoran-kotoran dosa itu? Kita bukan tak tahu hati kita ada penyakit. Tapi kenapa kita tak rawat sakit itu, sahabat? Dengan kembali kepada Allah. Maka bangkit, insya-Allah terhindar kita daripada segala sakit. Saya sayang anda semua kerana Allah. Tahniah kerana telah menamatkan bab 79. Besok satu tepukan paling gemuruh untuk anda. Dibukakan seluas-luasnya pintu. Ahlan wa sahlan, bab yang ke-80. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.